Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucap terima kasih. Saya baru selesai taklimat dengan 36 ahli parlimen, keadilan dan menteri-menteri besar dan timbalan ketua menteri tentang perkembangan terkini dan alhamdulillah semuanya hadir walaupun 3 orang dengan melalui Zoom yang Sabah dan Sarawak melalui Zoom, tetapi penyertaannya itu membanggakan. Dengan ini juga membatalkan segala tohmahan. Kononnya ada lagi yang diugut atau dicuba dibeli untuk melompat. Saya sukacita kerana mereka ini kekal dengan idealisme perjuangan, dengan agenda reformasi dan dengan satu tekad untuk membawa perubahan dalam negara kita. Kita tidak berganjak dari pendirian kita bahawa kita sekarang berdepan dengan satu sistem yang bobrok dengan menularnya rasuah, keangkuhan kuasa. Seperti kita lihat, keputusan-keputusan dibuat itu lebih banyak mendera rakyat, ya? Dan tidak ada kesedaran, kepedulian untuk berbincang dengan baik kerana proses demokrasi itu dimatikan. Bukan saja parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak ada, tetapi nyata tindakan-tindakan mereka itu menunjukkan bahawa tidak ada perbincangan dan kesediaan mendengar keluhan dan permasalahan yang dibangkitkan oleh rakyat. Hal ini harus berubah. Kita tidak bertolak ansur bahawa kita masih mahu meneruskan agenda perubahan, mahu kerajaan yang lebih telus, mengambil kira apa yang dimaksudkan dengan good governance, tata kelola yang baik, menolak rasuah dan penyelewengan, dan juga memastikan ekonomi yang prihatin dan peka terhadap derita rakyat. Masalah pengangguran, masalah ekonomi yang lembab dan juga masalah kemiskinan bandar dan desa yang belum mampu ditangani kerana politik negara ini di bawah Perikatan Nasional lebih sibuk untuk mengekalkan kuasa dengan cara apa sahaja, menghalalkan, ya, segala yang melanggar tata susila, akhlak dan prinsip itu dihalalkan, ya. Matlamat menghalalkan syara. Kita juga bangkitkan dalam perbincangan beberapa keresahan, iaitu seperti mana disebut oleh dalam kenyataan Pakatan Harapan beberapa minggu yang lalu, bahawa instrumen pemerintahan, ya, sama ada polis ataupun SPRM dan lembaga hasil dalam negeri digunakan untuk mendera ahli-ahli parlimen yang tidak mahu bersekongkol dengan mereka. Ini dijadikan senjata politik. Saya nak tegaskan, ahli-ahli parlimen, menteri besar dan ketua menteri tegas menyatakan kami tetap menyokong langkah membanteras jenayah, rasuah dan memastikan orang yang sepatutnya bayar cukai jangan lari daripada membayar cukai. Itu kita tidak berganjak, ya. Kita tidak mempertahankan mana-mana pimpinan yang rasuah, sama dari keadilan ataupun dari Perikatan Nasional, ya. Kita tidak pertahankan. Tetapi kita tidak setuju kalau ini dijadikan senjata. Dalam kes SPRM yang terbaru memang nyata, ya, bahawa ini dijadikan senjata politik. Kalau lompat, siasatan ditangguh ataupun ditutup. Kalau tak lompat, kamu akan tetap didera. Ini mesti dihentikan. Saya pagi esok akan menulis kepada Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki, meminta ada pertemuan dengan beliau untuk menjelaskan hal yang sedemikian, ya. Ahli parlimen selain daripada YB Natrah, ya, YB Padang Serai, Sungai Siput, Putatan, Miri, memang menyebut ada yang menghubungi mereka, memberikan ugutan atau mempelawar dengan pelbagai sogokan dan umpan untuk menarik dukungan mereka. Saudara, ini bukan politik.
ini politik yang disebut penipuan, menyalahgunakan kuasa dengan cara menekan. Saya nak tegaskan di sini, dengan tarik 3, 4, 5, 6 orang ke PN, dia belum lagi mampu mendapat majoriti. Saudara buat perkiraan, menteri-menteri kanan yang pandai aritmetik, kira betul-betul. Sekarang dia dapat 3. Dia dapat 6 pun belum cukup 110. Ini saya pasti dengan satu kenyataan yang jelas. Belum cukup. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang vaksin. Alhamdulillah, ramai ahli parlimen, termasuk saya dan Azizah, tadi telah memperoleh vaksin. Dan saya ucap terima kasih kepada seluruh jentera, doktor, staf, dan kami dapat juga ambil gambar dengan tukang cuci yang semua memberikan sumbangan yang membanggakan. Jadi tadi saya, Azizah, Saifuddin dan saudara Kit Siang telah melihat sendiri bagaimana perjalanan. Tapi saya tegaskan di sini bahawa proses itu melalui MySejahtera dan pendaftaran dan kemudian check up itu terlalu rumit dan saya begitu banyak borang yang perlu diisi. Jadi saya fikir untuk orang kampung, orang biasa itu sangat menyusahkan. Apakah tidak boleh difikirkan satu modul yang lebih mudah untuk memudahkan dan mempercepatkan proses itu? Satu perkara yang membimbangkan ialah pendaftaran. Pendaftaran sangat rendah sekarang. Selangor, bawah Menteri Besar Saudara Amiruddin telah mengambil beberapa langkah untuk memudahkan ya, pendaftaran, pergi ke tiap kampung dan rumah ke rumah membantu pendaftaran, dan saya telah minta ini diikuti beberapa negeri lain, dan semua ahli parlimen keadilan telah diminta menggunakan pejabat parlimen mereka sebagai pejabat untuk membantu pendaftaran rakyat yang mahu yang perlu ya, bukan mahu ya, perlu mengambil vaksin ya. Malah saya cadangkan ya, sekarang ini kita ada vaksin Pfizer pertama dan kedua. Apakah tidak boleh yang ambil pertama kerana efikasi dia tu lebih berkesan, habiskan dulu rakyat. Sekarang di parlimen dia ambil, frontliners dah dia ambil. Apakah tidak boleh tunggu yang second dose itu? Ya, tunggu dan berikan kepada rakyat dulu. Kemudian second dose itu barulah kita kembali kepada giliran mereka. Sekarang ini 3 minggu bagi second dose. Ya, tak payahlah bagi second dose kerana kalau efikasinya 70-75%, cukuplah. Yang rakyat lain nak tunggu berapa 6 bulan, 1 tahun, kita teruskan jadi first dose untuk semua rakyat. Kemudian barulah sambung dengan second dose. Agak fikir agak terbuka sikitlah. Jangan kongkong dengan cara pemikiran lapuk yang lama. Ya. Because kalau tidak, sekarang ini untuk nelayan Port Dickson dan petani maning urai, saya ingat tahun 2022 pun belum tentu sampai kepada mereka. Apatah lagi di Kapit. Jadi oleh demikian saya cadangkan kerajaan teliti segera cadangan ini supaya kita tumpu kepada dos pertama dan tangguhkan dos kedua dan jadikan dos pertama untuk semua rakyat sebelum kembali ke dos kedua. Saya juga buat beberapa research apakah ini menggugat keselamatan atau kesihatan. Tidak ya. Dia cuma malah lebih baik kerana lebih ramai rakyat yang akan dapat faedah. Ketiga, sejak liputan Mingguan Malaysia Ahad lalu, banyak persoalan dibangkitkan tentang apa yang diungkapkan di situ tentang perbincangan saya dengan beberapa pimpinan UMNO. Ya. Kalau baca seluruh konteks itu, sudah tahu bahawa saya kata agak terlalu awal untuk kita mengatakan ada suatu perjanjian atau persefahaman. Saya kata ada perbincangan awal di antara beberapa pimpinan keadilan dan pimpinan UMNO. Ya. Apakah ditanya pula, apakah ada sudah nafikan kemungkinan kerjasama? Saya tidak nafikan kemungkinan kerjasama. Jadi saya harap
ia memberi penjelasan kerana ini yang saya jelaskan kepada ahli parlimen dan kepada pimpinan negeri supaya disampaikan kepada akar umbi kita, dan saya percaya ini juga soal UMNO, tapi ini soal serah kepada soal UMNO. Tetapi untuk janganlah mengandaikan hal ini seolah-olah ada satu persefahaman, dan yang saya tengok banyak komen-komentar yang mengatakan seolah ada satu sudah perjanjian. Kena bangkitlah soal kluster mahkamah lah, soal siasatan. Saya nak beritahu kalau siasatan SPRM ini dalam PH pun puluhan orang lah tunggu nak didakwa saja. Dia bukan siasatan SPRM atau jenayah atau lembaga hasil dalam negeri ini tidak tertumpu kepada UMNO, ya, dia juga kepada semua. Jadi oleh yang demikian saya tidak mau mengatakan bahawa orang yang disiasat itu didakwa itu kita tidak boleh bincang, ya. Tetapi saya nak tegaskan kita tidak berganjak pada prinsip ini, ya. Pertama, 4 perkara yang dimeterai dalam perlembagaan negara, soal bahasa, soal Islam, hak keistimewaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Itu pendirian keadilan, pendirian Pakatan Harapan, dan percaya juga ini juga pendirian UMNO, ya. Tetapi ini saya tegaskan, cuma kita tegaskan hak semua warga negara, ya, Melayu yang perlu kita bela kerana majoriti Melayu itu masih di tahap miskin sama Melayu bandar atau desa. Tetapi kita juga tegaskan keperluan untuk memberikan perhatian kepada setiap warga negara India, China, Iban, Kadazan sebagai warga negara yang punya hak dalam negara kita. Ini dasar. Dasar ekonomi, kepedulian, supaya jangan kita pinggirkan masalah kemiskinan. Majoriti sekali lagi saya sebut orang Melayu, tapi kemiskinan bandar yang juga ada mencangkut orang India tu, China, estate India, ya, dan pedalaman Sabah dan Sarawak. Ini pendirian keadilan yang kita tidak akan berganjak dalam perbincangan-perbincangan dengan siapa, termasuk UMNO. Kita akan tetap tegaskan hal yang sedemikian. Sekian, terima kasih. Okay, in brief, there are a few issues that I raised. Firstly, the issue of the commitment of our 36 MPs to remain steadfast with the party and its principles, and the fact that many of them has complained, whether to the police or SPRM, the fact that they have been intimidated and forced to join the Perikatan Nasional, otherwise they will be victimized, or there have been offers, monetary or remunerations if they choose to join. This has to stop. I'm writing to the SPRM MACC chief tomorrow morning to seek an appointment to see him and discuss this. We want MACC to be an effective agency to combat corruption, but not to be used as a political weapon to intimidate political opposition. On the vaccine, I'm thankful to the staff, doctors and nurses and cleaners, because I was with Aziza, Saifuddin and YB Kitsiang this morning, and we were given, very good treatment. We were impressed by the arrangement. But I did stress the importance of simplifying the process. The process is too elaborate. You need phone, and I wouldn't. I expect to have the people in the rural areas, the poor, will have to encounter difficulty in facilitating this. So I am impressed with the fact that the Menteri Besar of Selangor have taken a lot of initiative in this regard by making sure that the village chiefs will go to every single house and get the registration done. We have also instructed all members of parliament to ensure that their officers is being used to help register and simplify the process. Meanwhile, we expect the government to consider this, to simplify the process to allow people to get access to this facility. And of course, we have complained, I must reiterate this point,
that there is still no transparency. What sort of vaccines? Why is the local researchers being ignored or marginalized? Why is that we don't know until today the cost of these vaccines? Finally, the issue of the report following the interview I had with Mingwa Malaysia on Sunday on our discussions with UMNO. The discussions with UMNO leaders has taken place. No agreement, no formal understanding. Initial discussions are there, not only with UMNO leaders but other related parties. So I think I need to clarify this point, but also to suggest that there are certain common parameters. For example, keadilan and PH has been categorically clear on respecting the fundamental principles of the Constitution, on the issue of freedom, of democratic values, and the issue of language, Islam, privileges, Malay privileges, Bumiputras, and the fourth is the institution of the rulers of Raja-Raja Melayu. We also emphasize the need to ensure that the entire public, Malays, Bumiputra, Chinese, Indians, Sarawakians and Sabahans are given due attention and recognition and rights. And this is important to my mind to proceed and move on as a united Malaysia. There has been a lot of course, response and reaction suggesting that there has been some sort of agreement. We are now compromising on certain principles and reneging on our earlier promises, which is, to my mind, incorrect. We are not going to compromise on the principles, the values, the policies that we have adopted thus far. Okay? One, yeah. Setakat ni kerjasama tu macam mana? Sejauh mana kerjasama tu setakat ni dan adakah ia kerjasama untuk menghadapi PM15? Saya kata ada ahli parlimen UMNO yang menyokong. Okay? Sebagai satu parti tidak ada keputusan selain daripada mereka ambil keputusan untuk keluar daripada bersatu. Tapi perbincangan dengan UMNO itu berterusan. Ada soalan tentang apakah ada kemungkinan kerjasama. Saya kata saya tidak menolak kemungkinan, tapi ini agak terlalu awal, premature untuk saya tentukan. Dr. Sri, I was intrigued by what you said just now. Even with the three MPs hopping out of CKR, you say that you still maintain the majority. I was going to elaborate on that. What you trying to do with that? You know, simple arithmetic. PN claims they have 111 or 112. All right. If we take a portion of that, who have declared support for me, they are left with, technically, with 100, say. But this doesn't take into account the other 13, Warisan, Pejuang, and Muda. So it's still minus 13. So they're less than 90 easily. So what makes you think that taking 3 will make them reach 110? They have lost their core base from MPs who has been with PN. So I think that's the position. Rest. Tak ada lagi yang akan keluar atau lompat keluar. Tapi adakah yang akan lompat masuk ataupun bercadang untuk menyertai PKR pula? Saya, pendirian kita sekarang ini, dia boleh menyokong. Ya? Tetapi pandangan tentang kemungkinan masuk, belum ada, kita tidak bincang rundingan itu. Kita nak, yang lebih penting bukan soal parti. Apakah dia setuju dengan agenda perubahan atau reform tentang apa yang saya sebut tentang rasa ekonomi, anti rasuah, good governance, dan satu dasar yang menjaga kepentingan Melayu Bumiputra dan juga yang memastikan kehidupan adil, saksama bagi semua kaum dalam negara kita. Itu yang penting. Kalau dia setuju, ahlan wa sahlan. Tadi katakan ada beberapa ahli parlimen yang
menyebut dan ditekan untuk menyertai memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional? Berapa ramai ahli Parlimen Pakatan Harapan? Dia ada dalam senarai, tetapi yang telah buat kenyataan rasmi atau laporan SPRM termasuk YB Natrah. Ini seorang wanita yang hebat, yang berani. Dan walaupun saya tengok kenyataan SPRM itu bolak-balik 10 juta, dia tak pernah sebut dalam 10 juta. Dia ulang soal 10 juta. Saya tak faham. Ini cuba nanti, saya takut nanti bila buat laporan, sebenarnya tak timbul 10 juta. 10 juta tu dia yang sebut, dia yang nafi. Yang patut dia teliti ialah laporan yang dibuat oleh YB Natrah. Yang lain tu saya sebut tadi, Padang Serai dan Putatan dan Sungai Siput. Ya. Sorry, next ya. Sekiranya Datuk Seri, do you consider to work solo in the next PRU in order for you to be flexible? That means you are not working with Pakatan Harapan, so you will be flexible to work with any. Keadilan is part of Pakatan Harapan. We remain committed to our comrades. DAP has been with us from the beginning and remain committed to these same policies. Similarly with Amanah. Amanah was, even when they were in PAS, they subscribed to this issue of good governance, anti-corruption, and whilst promoting Islam, is committed to a multiracial agenda. So we are fully committed. Dan yang tadi behind it. Saya katakan bahawa suara hari ini mengatakan kepada pimpinan negeri dan MP untuk mengatakan bagaimana dengan kerjasama di antara UMNO dan PKR. Saya sebut istilah perbincangan. Tidak timbul lagi soal kerjasama itu, you formalize. Dia belum formal. Belum formal. Dan ada ahli parlimen UMNO sebelum ni yang berjumpa dan Datuk Seri katakan ia positif. Adakah termasuk dengan Datuk Seri nanti? Saya jumpa semua. Apa hak saya untuk nafikan? Saya bincang dengan semua. Saya bincang kerjasama dengan Tun Mahathir pun saya bincang dulu. Apa sebab tak boleh dengan orang lain? Okey? Macam mana? Dia perbincangan awal. Ya, understanding issues, 4 prinsip dalam perlembagaan, dasar ekonomi, good governance, judicial independence. Ini pandangan yang penting. Bagi saya, satu permulaan yang sangat positif. Ini naratif ini baru. Dalam negara kita ini, politik penuh dengan permusuhan dan kezaliman. Tak setuju, tangkap, dera, masuk penjara, pukul. Ini kena henti. Jadi sebab itu bagi saya terbuka untuk bincang dengan sesiapa saja. Baik. As opposite alliance leader, what's your consideration and anticipation for next election, such as what's your consideration about the combination of the parties for next election, and also by your talking just now, is there existing some possibilities Pakatan Harapan cooperate with some party in the leadership party? I've said it's a bit premature to indicate any possibility of collaboration in the next elections. At this stage, we are just discussing. So it's a bit certainly to preempt something beyond that, even before major understanding been reached. So I think we stick to that, just in the midst of initial discussions. Baik, last question. Ni now kan? Dah. Oh, 6 times, ya. Ya. Apa lagi nak kata? Tak ada. Dia jumpa saya seminggu sebelum tu. Dia cerita, dengar sekejap. Dengar dia jawab, saya jawab dulu. Dia jumpa saya sebelum itu, dia sebut tentang permasalahan yang dia hadapi. Kita kata kalau you tak salah, jangan bimbang, kita akan bantu dan kita akan lawan. Jadi dia sebut dia jumpa Menteri Kanan yang juga bagi ugutan. Itu habis dekat itu. Ya. Ya. Surat. Ya, surat tu biasa dia pun tahu. Itu keputusan dia.
Jadi kita terpaksa laksanakan. Last question please. Yes. Memandangkan dah berlaku ada parlimen PKR yang keluar daripada PR dan tadi Dato' sebut walaupun ada dah bertukar sokongan, PN masih lagi tidak ada seorang majoriti. Jadi berbalik kepada sidang media yang sebelum ini, Dato' sebut you have a convincing number. So now you still have a convincing number? I have adequate numbers. What's the attitude for your topic? No, yang important because yang tu saya clarify. Yang pentingnya, pasal apa dia tak tanya berapa PN ada? Pasal apa dia itu tak penting? Pasal apa dia masih perintah walaupun dia tak berani adakan sidang parlimen? Pasal apa sekolah dibuka dan parlimen tak boleh dibuka? Pasal apa dia tak pernah jawab sekalipun bahawa 115 ahli parlimen telah menulis surat kepada Agong untuk menolak keputusan untuk menggantung parlimen. Itu bagi saya lebih penting. Kalau dia hilang majoriti, tidak absah, tidak legitimate, dan sepatutnya dia patut terima kenyataan proses demokrasi ini. Bukan untuk melindungi di bawah badan-badan penguat kuasa. Kita yang ada suatu conscience dan faham tentang demokrasi, bagaimana boleh kita izinkan hal ini? Dan dengan cara angkuh, ya, ugut orang, tekan orang, buat peraturan baru, undang-undang baru, ya, dan bercakap dengan megah bahawa kami punyai dukungan. Ini bagi saya soal yang lebih fundamental. Kalau berani, tanyalah Perdana Menteri. Tapi kerana tidak pernah ada press conference, jadi susah nak tanya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.